boleh buat kasut, buat beg. Banyaknya. Tulang dia boleh buat macam-macam ubat. Belum masuk lemak dia lagi. Belum masuk dia punya daging lagi. Letak dalam coklat pun sedap. DNA babi ni lemak berkrim. Tapi tetap Allah kata haram. Itu nak tunjuk apa? Macam mana kamu suka sekalipun, kalau Allah kata haram, dia adalah haram. Ada orang yang geli, ya Allah geli. Tapi kalau Allah kata halal, halal. Salah satunya ialah dok. Biawak dok tu. Cuba letak atas meja kita sekarang. Tinggal meja lah. Kitab-kitab tinggal habis. Padahal binatang tu halal. Babi pula comel. Waktu dia kecil kita ingat anak kancil. Belang-belang, ya Allah mak, kancil datang. Kancil apa anak babi terlepas mak. Tapi kalau Allah kata haram, haramlah dia. Itulah dia nak menunjukkan kekuasaan Tuhan. Yang kata ada manfaat itu kamu kata. Kamu kata memang ada manfaat, sebab orang kafir jadikan dia manfaat. Tapi bila kamu pakai, dia jadi mudarat pada kamu. Nampak tak? Yang kata banyak manfaat tu sebab orang kafir mengeksploitasikan penggunaan dia. Tapi bila dah diguna, baru kamu tahu dia tak ada manfaat, malah memudaratkan. Sebab itu ada benda yang halal bagi perempuan, ada yang halal bagi lelaki. Ada yang halal perempuan, ada haram bagi lelaki. Emas halal bagi perempuan untuk memakainya, tetapi haram bagi lelaki untuk memakainya. Kenapa perempuan boleh, lelaki tak boleh? Yang ni kebijaksanaan kita mengkaji. Rupa-rupanya lelaki mempunyai hormon yang berbeza dengan orang perempuan. Peluh yang berbeza dengan orang perempuan. Ruang-ruang roma dia berbeza dengan ruang-ruang roma orang-orang perempuan. Maka apabila air peluh dia bercampur dengan emas, maka menghasilkan kesan yang tak elok pada lelaki tadi. Berbeza dengan orang perempuan. Emas tadi tak mendatangkan sebarang mudarat pada si perempuan. Maka haruslah perempuan itu memakai, haramlah laki-laki memakai, kerana mendatangkan mudarat kepada dia. Gangguan psikologi, gangguan saraf disebabkan laki-laki memakai perhiasan emas. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang laki-laki pakai perhiasan emas, kadang-kadang dia jadi sombong, kadang dia jadi ganas, kadang dia jadi belagak, kadang-kadang dia nak pakai lagi banyak emas, dan akhirnya jadi gila. Ada benda-benda yang kaitan perhiasan logam dengan kaitan hormon di dalam badan kita. Begitu jugalah dengan babi ni. Memang daripada sudut lain DNA dia, tulang dia ada banyak manfaat ustaz. Betul. Tapi lama-lama mudarat kepada kamu. Kesan penggunaan dia. Saya makan babi dah 5 tahun tak ada apa pun ustaz. Memang bukan hari ni makan, hari ni sakit. Benda yang ambil jadi babi ni bukan hari ni ambil, minggu depan jalan. Tidak. Benda yang dicampur dengan babi ni dia makan masa lama, 1 tahun, 2 tahun, kesan-kesan yang akan muncul. Baik, dia kata babi ni binatang yang haram dimakan, dan beranak-ranak pula dengan banyak, tak terkontrol kamu. Rakyat 300,000, babi yang diternak 1 juta. Ni negara babi ke negara apa? Sekali beranak berceretek, keluar anak ni. Wah, makan banyak pula tu. Maka kerana tidak diberi segala kafir itu memakannya dan menghidupkannya, maka dibunuh akan dia. Keburukan babi bukan setakat orang Islam tak boleh makan. Yang bukan Islam tak boleh makan. Ustaz, itu hak dia orang. Hak dia orang nak makan babi, tu hak dia orang.
Kalau begitu hak dia orang lah makan dadah. Dadah tak boleh. Dadah orang Islam pun tak boleh, orang tak Islam pun tak boleh. Habis tu yang dadah pula orang Islam tak boleh, orang kafir pun tak boleh. Oh babi Islam tak boleh, orang kafir boleh. Pasal apa pula? Dua-duanya bagi mudarat. Dadah bagi mudarat, babi pun bagi mudarat. Kalau dadah diharamkan pada setiap manusia, babi pun sepatutnya macam itu. Arak pun sepatutnya macam tu. Sekarang ni nak dibentangkan undang-undang tentang rokok pula. Mana budak yang beranak 2007 tak boleh hisap rokok dah. Apa masalahnya? Kau tutup sajalah kilang rokok tu. Ya Allah. Ya nak lurang undang-undang kejadah, apa lagi nak bahas di parlimen tu pasal apa? Masalahnya hapuskan rokok, tutup kilang rokok, hentikan pengimportan rokok, selesai masalah. 2007 ke 1997 ke tahun 2007 dia lahir ke, tak ada rokok dah duk dia. Siapa yang hisap, siapa yang jual, itu nama dia seluduk, tangkap. Ada. Dia macam ni. Dia apa? Nama undang-undang apa? Kalau kita tutup kilang dia, kita kerugian berapa juta. Oh, yang tu sebenarnya dia ambil cukai. Alasan saja kata untuk kesihatan. Kalau untuk kesihatan bukan kata hak beranak 2007, hak beranak tahun 87 pun kesihat juga. Cara dia paling mudah, tutup segala kilang rokok, tutup saja segala kilang arak, sihatlah rakyat Malaysia ni. Tak ada lah orang mabuk langgar orang naik basikal. Tak ada lah orang mabuk langgar orang balik pada masjid. Tak ada lah orang hisap dadah. Tak ada lah orang buat benda-benda yang bukan-bukan. Jimat duit beratus-ratus ringgit sebulan suami kita jimat bila tak esok rokok. Habis tu Ustaz, hasil negara Allah ganti kot lain. Mungkin Allah bagi minyak kat Selat Melaka kan? Allah bagi emas kat Manjui ni kan? Allah ganti kot lain. Bumi ni dia punya. Macam-macam benda Allah bagi. Tapi kalau kamu duk kata hak tu saja sumber rezeki, Allah tutup yang lain. Ingat yang tu, tak payah nak buat pening-pening kepala. Sudah, tutup yang asasnya, selesailah masalah. Kita ni kalau ada masalah kan, nak selesaikan masalah, cari apa? Punca. Selesaikan punca, selesailah masalah. Apa punca awak jadi macam ini? Stres. Selesai. Apa sebab awak stres? Kerja tak ada. Stres pasal apa? Suami lari. Stres sebab apa? Isteri minat kat orang lain. Stres. Macam-macam bentuk stres. Selesaikan punca stres tadi. Apa punca mata awak bengkak, muka awak bengkak? Alergi ustaz. Puncanya apa? Saya makan sotong. Kali ni segala seafood jangan makan. Jangan makan. Habis tu saya nak makan apa? Puasa lah makcik. Makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Makanan yang paling bagus ialah nasi lemak. Tapi orang kita duk dibusukkan, tak elok, jantung. Sebab ada santan. Ini pun satu benda jahat yang dibuat terhadap santan. Padahal santan tu buah yang Allah cipta. Mana ada boleh datang jantung? Nasi dimasak dengan santan, nama dia nasi lemak. Dia menghapuskan kadar karbo dalam nasi lemak tu. Sebab tu orang yang makan nasi lemak pagi-pagi ni badan dia sihat, dia mendapat nutrisi yang cukup. Nasi lemak yang dicampur dengan santan menghapuskan karbo dia, elok dia. Campur sikit dengan timun, campur sikit dengan kacang 2-3 butir, campur sikit dengan cabai 2-3 sudu. Makanlah makcik weh, dia takkan jadi gemuk. Tapi kita diajar dah, gantikan lemak santan dengan susu. Susu. Kita masak gulai menggunakan susu. Sepak tak lagi ni kan. Orang dulu makan santan tak ada apa pun.
Santan lah bagus. Orang putih kata guna susu cair gantikan santan. Depa pula minum santan. Sekarang orang putih, kita santan tu kita masak lemak cili api. Depa dah, depa langgah gitu ya. Sebab santan tu bagus untuk kolesterol. Sampai bila kita ni nak kena tipu tuan-tuan? Hak elok-elok depa sapu, hak buruk-buruk dia bagi kat kita. Ada pergi suruh masak ikan dengan susu, mana hang belajar? Nama susu pi masak daging. Ada kena tuan-tuan? Tak kena tu. Kena kaji balik tuan-tuan apa hak kita dibagi tahu. Sebab berlainan dengan fakta yang sebenar ni. Serupalah dengan yang kita duk sebut babi tadi ni. Hari ni seolah-olah babi tu jadi binatang penyelamat. Para saintis telah menemui cara yang terbaru untuk menyelamatkan nyawa pesakit jantung. Satu kajian dibuat mengatakan bahawa jantung babi mampu menggantikan jantung manusia yang menghadapi masalah. Siap pejam mata lagi yang baca berita tu, ngangguk kepala. Lebih-lebih pula dia tu. Mana boleh tuan-tuan babi menggantikan jantung manusia? Bila Allah dah kata dia najis, maka najis tidak akan menjadi ubat. Najis tidak akan menjadi ubat. Senang faham? Sudah. Arak bukan ubat. Bukan. Jadi jangan jadikan dia satu pemikiran dalam kepala otak kita, yang ni ubat benda-benda lain. Banyak lagi benda-benda lain. Saya duduk atas pentas bila ambil gambar dengan makcik-makcik tu. Macam-macam. Tuan-tuan tengok saya dalam FB Live tu. Berapa jam ambil gambar dengan makcik ni. Yang tarik kita, yang tarik baju nak bergambar. Dia nak gambar sebelah, dia nak gambar belakang. Kita kata makcik, ke kanan lagi makcik. Tak nak, aku nak belakang dia juga, kata dia. Okay. Ada yang duduk atas tangga, duduk depan saya. Dia bukan tengok kameraman, dia tengok saya macam tu. Allah, sabarlah makcik-makcik umur 70, 69 kan. Tapi kalau 20-an insya-Allah. Ya, macam-macam orang ambil gambar. Ada satu makcik tu, saya tanya, sihat makcik? Alhamdulillah, makcik sakit jantung. Terus sekarang macam mana? Elok ustaz, makcik makan yang ustaz minum tu lah, habatus sauda, madu setiap hari ustaz. Bila pergi cek jantung makcik tak ada sumbat dah ustaz. Ini yang makcik datang ni seronok-menok rasa tengok muka ustaz. Terima kasihlah ustaz bagi petua tu. Nabi dah kata dah, habatus sauda, habatus sauda, habatus sauda. Majukan habatus sauda. Sebab itu ubat. Dimajukannya babi. Kita sedang membuat kajian tentang penggunaan jantung babi. Itu pula yang kamu buat kajian, sedangkan Allah kata dia tu najis. Kenapa tak buat kajian tentang najis? Kita nak menggantikan nasi dengan menggunakan najis manusia. Ini dalam kajian kita sekarang ni. La ilaha illallah, hatta manusia kamu kaji pula. Macam-macam benda yang Allah halal jadikan kamu tak nak kaji. Jadi kalau boleh kaji habatus sauda itu, macam mana boleh jadi ubat untuk sakit jantung, untuk kolesterol. Buatlah kajian. Tidak ada satu benda yang Allah jadikan sebagai benda yang baik itu sia-sia. Melainkan kalau Allah kata benda tu haram, seperti arak, seperti babi, anjing dan sebagainya, maka dia bukan makanan, dia bukan ubat-ubatan. Jadikanlah dia bukan ubat-ubatan. Tapi hak lain-lain ni, baik kelapa, baik santan, itu ubat. Orang dulu-dulu masak guna minyak kelapa. Minyak kelapa darah lah, minyak tanak lah. Elok je hidup dulu. Duduk sebelah dia bau minyak tanak. Rupa dia lumur kat rambut. Dulu pakai minyak tanak meleleh bagi dahi. Tapi bila orang putih kata yang ni kata tak elok, kita mula guna kimia, bahan kimia. Ini dah benda yang merosakkan kita ni. Kita kata dia ubat, kita kata dia orang ni bagus. Hang bagi ubat ke hang bagi apa kat kami?
Nak bagi kata kencing manis, tak lega-lega pun. Bila kami makan ubat lain, kamu kata tak boleh, makan ubat kamu je. Kami makan dah 40 tahun, tak lega-lega pun, buah pinggan kami pula masalah ni. Tolonglah iktiraf perubatan lain. Jangan hanya kamu kata kamu saja yang terbaik, sedangkan yang sebelum kamu wujud, orang-orang kami dah makan benda-benda ni jadi ubat lama, beribu-ribu tahun dah. Datang kamu katakan ini bukan ubat, ini racun, ini racun, ini racun. Lah habis ditebang segala pokok, makan ubat yang dibina dalam kilang. Baik, kemudian lagi, membunuh babi di dalam negeri kafir. Dalam sepotong hadis 229 menunjukkan dalil yang terpilih daripada mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur, bahawasanya apabila mendapati kita akan babi di dalam negeri kafir dan lainnya dan dapat kita membunuhnya, nescaya harus kita akan membunuh akan dia. Sekali babi ni bawa penyakit, mati beribu orang. Nama dia wabak JE dulu ni. Cuba kita tengok negara-negara yang membelah babi, seperti negara kita dulu. Bila dilanda wabak JE, terkejut. Wabak Japanese encephalitis, mati berapa ramai orang. Orang jadi takut, jadi cacat, jadi merekot muka, badan merekot, tangan merekot, tu wabak JE, mati ramai. Yang tak mati pula jadi cacat. Punca-puncanya disiasat rupanya kuman dalam babi, tempat dia babi, taik babi, kandang babi, dia jadi penyakit. Maka orang pun pakat tembaklah babi, buh dalam lubang yang besar. Maka babi tadi ditolak dengan lori traktor semua. Datang askar, tembak, pompang. Kalau tuan-tuan ingatlah pembunuhan beramai-ramai babi. Masa tu ada orang bantah? Tak ada. Hak makan pun sokong. Ini cilaka punya babi. Pak saya dah jadi depan mata dia. Negara kita yang dapat wabak sebab kita belah. Habis tu ustaz, orang kafir nak makan babi. Kalau kita tak bagi makan pun marah dia pula. Kalau begitu, kalau kau nak makan juga babi, kau nak bagi dia orang makan boleh, tapi jangan bela. Makanlah kau sebab kau bukan Islam, tapi jangan bela. Sebab bila bela babi, taik babi akan dikeluarkan daripada kandang, dia masukkan dalam sungai. Sungai tu akan jadi tar, akan menjadi apa? Tar. Kat tu jalan tar, hitam, tar melekat dalam dia. Dia tak boleh hancur dengan air sungai. Makcik-makcik berak di sungai tak apa, 2-3 minit udah pusing, hancurlah taik tu. Tapi babi kau hancurlah macam mana pun dia tak selesai, dia akan mendap, dia akan jadi tar. Dia mendatangkan pencemaran yang busuk, yang buruk pada sungai tadi, dan pada ikan, dan pada minuman kita. Air sungai itu minuman kita. Sebab tu ada negara dia tak bela babi sebab pencemaran busuk banyak, tapi dia import babi. Bila negara yang mengeksport dapat penyakit, dia stop. Kami stop serta-merta babi daripada negara awak, tak boleh masuk, babi awak penyakit. Maka rakyat dia sihat, 2, sungai dia bersih, udara dia tak tercemar. Cerdik tak negara tu? Saya tak sebutlah negara mana, tuan-tuan fikirlah sendiri. Malaysia ni nak untung, nak cukai, nak bagi pekerjaan dekat toke-toke ni. Bila mereka bela babi, penyakit dapat, kerosakan sungai yang beratus juta nak settle, busuk tak tahu nak habang, penyakit macam-macam, penyakit dapat kat kita. Inilah cerdiknya. Sebab tu tuan-tuan kena lantik saya jadi pemimpin.
Kalau tuan-tuan nak bela babi, nak makan babi, import daripada Kemboja. Dia orang bela babi sana. Dan sembelih babi itu siap-siap. Bubuh dalam tin. Nama dia babi tin. Sekarang sardin tin. Okey, ikan keli tin. Ini apa ni? Babi tin. Darah dia tak ada, daging dia tak ada, taik dia tak ada, tulang dia tak ada. Yang ni kau boleh makan, selesai masalah. Bila ada penyakit, kami stok dekat pelabuhan Pasir Gudang, kami stok dekat pelabuhan Kelang. Tak boleh masuk, patah balik penyakit. Kan selamat. Rakyat jadi bersih, persekitaran jadi bersih, sungai jadi bersih. Kalau nak juga bagi makan pada orang tak Islam, makan babi. Itulah cara dia. Tak pun sediakan satu pulau khas di Laut Cina Selatan tu. Siapa nak makan babi, siapa nak minum arak, pergi sana. Jangan minum arak di sini. Kami nak pergi masjid, kami nak balik kerja, kami nak balik sekolah, kami nak hantar anak sekolah. Hang mabuk, anak mabuk pergi kat pulau. Hangpa dah mabuk, terjun dalam laut tu. Tak campur orang. Kalau nak bagi juga orang bukan Islam minum arak, sebab dia kata kena bagi ustaz, sebab itu hak dia orang. Habis itu hak kami yang tak minum, kami tak ada hak. Pasal apa orang mabuk bawa kereta lawan arus? Dia mabuk, dia lawan arus bawa kereta. Kita je ngelak dia langgar segala orang, mati semua orang. Bila dah langgar mati orang, dia tunjuk kad, saya OKU. Hebat. Ni hak mati ni. Oh, apa pula? Sebab tu tak adil. Kalau kau nak bagi dia minum, sediakan satu pulau dekat Laut Cina Selatan tu, tengah-tengah laut tu. Buat satu pusat minum arak, api minum situ. Nak jadi tsunami ke apa duduk situ. Jangan buat di sini. Pasal kita memerintah, kita yang ada kuasa. Lain kalau kita tak ada kuasa, kita duduk diam lah. Ni dah ada kuasa pun duduk diam, pening kepala. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dan kata dia lagi, pada sepotong ini menunjukkan batal qaul mereka itu asas syaz. Dan lain daripada mereka itu katanya, apabila jumpa babi dalam negeri kafir boleh dibiarkan dengan tiada dibunuh apabila tiada siapa memakannya. Baik, sabda Nabi lagi, yada'ul jizyah, dan menghantar ia akan jizyah. Lah, dah 10.30 dah. Astaghfirullahalazim. Nyanyuk dah saya ni. Tu tak makan babi tu. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan pun tak cerita masa dah tamat. Lah, saya pula duk lajak sampai 10.30 dah. Baik, tandakan di situ insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Baik, kita akan pergi umrah pada 21 November dan akan balik insya-Allah pada 2 Disember. Baik, siapa yang nak pergi umrah, jadi insya-Allah bersama dengan saya, bersama dengan Ustaz Ahmad, Izu dan sebagainya, boleh hubungi Hajah Rusnah binti Cik Din. Hari ni pakai tudung lain macam kat Rusnah ni. Pusing ke atas, pusing ke belakang, semuanya ada. Selalu tudung dia ke bawah aja kan. Baik, jadi tarikhnya 21 November sampai 2 Disember. Okey, kita akan pergi kali ini bersama dengan Harmony Excellent Travel. Baru punya, di bawah kelolaan Profesor Datuk Dr. Jadi saya ni numpang dia jelah. Okey. Baik, yang kedua, ni kita dah keluarkan dah produk kita ni. Yang ni kopi ala Kazim. Yang belum keluar, Zim ala Kazim. Okey, yang tu belum keluar lagi, Zim ala Kazim, filem tu. Yang dah keluar kopi. Kopi ni saya yang cadangkan, saya yang bagi petua untuk kencing manis saya, untuk penyakit saya. Saya gunakan ekstrak peria katak. Kan heboh dulu kata-kata semua tu. Dan tidak ada gula di sini.
Di sini tidak ada gula. Jadi makcik-makcik yang diabetes ke apa ke, jangan duk takut. Sebab 0% gula putih. Semua gunakan pemanis mahalli yang tidak ada gula 3 in 1 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ini baru dilancarkan semalam. Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang tu, ada harga promosi untuk pelajar-pelajar Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan seperti mana yang saya katakan, pada minggu ini hari Rabu, insya-Allah mini forum kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar pada hari Rabu jam 9 malam di Dewan Anwar Mat Taib Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi jemput datang ramai-ramai, datang awal sikit lah. Saya takut hari tu penuh pula orang dewan kang diri pula. Kita cuma buat dalam dewan, kita tak buat di luar semua di dalam dewan belaka. Baik, ada soalan? Kos umrah full board 8,400. Makan semua dalam hotel 5 bintang. Ya? Dalam bilik 4 orang ada, 2 orang ada. Yang 4 orang 8,400. Yang 2 orang sebilik saya tak ingat. Yang 3 orang sebilik saya tak ingat. Yang ini full board ya, sebab tuan-tuan kena ingat ada package yang tak menyediakan makan. 7,900 makanan tak ada, sendirian berhad. Ada yang packing, yang ini bukan packing, ini makan di hotel, Root Hotel dan Sofwa Hotel 5 bintang, kedua-duanya makan 3 kali. Jadi nama dia full board. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok tawaran package, tengok full board ataupun tidak. Kalau tidak, maknanya tidak ada makan disediakan. Makan sendiri dalam 7,990. Yang ni full board, maknanya makan di coffee house, di hotel yang kita duduk tadi. InsyaAllah kita duduk di Mekah, di Sofwa, di Madinah, di Ruth Hotel, ya, dekat saja Ruth Hotel tu. Semua makan di situ. Baik, cukup sekadar itu.